perjumpaan kita pada malam ni dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak tuan rumah minta saya bercakap tentang doa ibu pada malam ni. Tajuk itulah. Tajuk tu kalau ceramah dia sejam setengah. Kalau ceramah kan. Malam ni saya ringkas ya. Nombor 1 doa, nombor 2 ibu. Dia jadi doa ibu kan. Dalam dunia ni mana-mana orang Islam kalau dia berdoa, Allah Ta'ala takkan tolak. Mustahil. Sebab Allah Ta'ala sebut waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Ta'ala berkata, mintalah kepada aku akan makbulkan. Janji ni janji Tuhan ni bukan macam janji ahli politik. Janji Allah mustahil akan dimungkiri dah. Tuhan takkan mungkir. Bila Tuhan kata minta, aku akan makbulkan. Kita heran siapa minta tak dapat pun. Jawapan dia kata para ulama, bila kita minta sama ada terus dimakbulkan atau ditangguhkan atau ditukarkan dengan permintaan yang lain. Allah Ta'ala tukar hak kita minta tu dengan benda lain. Nombor 4 ni lah. Nombor 4, Allah Ta'ala makbulkan di akhirat kelak. Ganti dengan ganjaran di akhirat. Mana-mana orang yang sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau dia berdoa 4 ni lah, sama ada makbul waktu tu atau Tuhan tangguh lewat sikit. Lewat sikit ni kadang sehari, kadang sebulan, kadang setahun, kadang 5 tahun, kadang 15 tahun, kadang 50 tahun. Doa nombor 2. Nombor 3, Allah tak bagi Allah tak bagi tangguh, Tuhan ganti dengan benda lain. Ataupun nombor 4, tiga-tiga ni tak ada, Allah makbulkan di akhirat. Jadi minta je lah. Benda apa pun minta. Saya nak ajak malam ni, ajak diri saya dan ajak kita semua, bila kita minta 2 benda. Minta 2 benda ni, rumah besar boleh dapat, ketenangan hati boleh dapat, anak soleh boleh dapat, rezeki murah. Minta dua benda ni lah. 2 benda ni lah yang saya ulang seumur hidup saya tak pernah minta benda lain. 2 ni lah. Nombor 1, minta redha Allah, redha Allah dan Rasul. Yang keduanya, minta syurga Firdaus. 2 ya. Saya duduk di padang Arafah, saya minta hak tu. Saya duduk depan Kaabah, saya minta hak tu. Saya duduk dalam Raudhah, saya minta hak tu. Saya duduk di rumah saya minta yang tu. Saya duduk dalam kereta, saya minta yang tu. Saya ulang 2 ni je. 2 ni je saya ulang. Dapat redha Allah, semua makhluk duduk di bawah. Dia tidak, makhluk tu tak duduk di atas. Bila kita dapat redha Allah Ta'ala. Doa, itu doa. Kemudian bila dia jadi doa ibu ni, tajuk yang sangat panjang. Kalaulah doa orang Islam tu Tuhan tak tolak, hak tadi saya cerita ni, hak 4 ni, sama ada 1, 2, 3, 4. Kalau dia doa ibu pula macam mana? Lagi sekan. No? Sebab tu manusia yang paling rugi dan paling celaka atas muka bumi ni bila dia berseteru dan dia bermusuh dengan ibu dia. Habis. Apatah lagi bila dia tak balik ziarah, langsung tak peduli, tak telefon, tak bagi bantuan apa kat mak dengan ayah, maka rugilah hidup dia dunia dan akhirat. Kalau dia berseteru pula, bermusuh pula, Nabi kata amal ibadat hak dia buat ni Tuhan angkat sejengkai lah, lepas tu hilang. Semua beramal ibadat yang kita buat, Allah Ta'ala akan angkat daripada sini. Contoh saya sebutlah ni, subhanallah, saya berzikir, pahala tu akan naik daripada Allah ni. Dia naik sampai ke langit 1, sampai ke langit 7, kemudian disimpan menjadi pahala yang diterima kalau dia boleh naik sampai ke atas. Tapi kalau dia tak naik sampai ke atas, bermaksud pahala itu tak cukup kuat keikhlasan dia. Ada amal ibadat, dia naik sampai langit pertama, lepas tu dia hilang, dia jadi awan, dia jadi macam debu, habis. Ada amal ibadat, dia naik sampai tingkat bangunan tingkat 3, tingkat 4, lepas tu dia hilang.
Nabi kata ada amal ibadat yang dia naik tak lepas jengkai, tak dan sejengkai, betul dia hilang. Kita sebut, kita semayang, kita sedekah, kita tolong orang, ibadat, dia naik sejengkai, betul pak, dia jadi debu, pasal apa? Antaranya apabila bermusuh dengan ibu ataupun ayah. Hati-hati. Jangan musuh dengan mak ayah ni, tundukkan diri, tundukkan maruah kita depan mak dengan ayah, rendahkan maruah ego kita depan mak dengan ayah, minta maaf. Walaupun yang bersalah ketika itu ibu dan ayah kita. Ini kaedah. No? Sebab ibu ni dia tidak, orang kata, doa dia tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun dia seorang kafir. Ada dua jenis kafir yang Tuhan tak tolak doa. Ini ilmu dahsyat ni. Ada dua jenis kafir. Tu bahasa kita lah. Sebut tu baru dia cukup qalah-qalah . Dua jenis kafir yang Tuhan tak tolak doa. Nombor satu, bila kafir itu seorang ibu, bila dia berdoa kepada anak dia, ke atas anak dia. Contoh Cina, bukan Islam, dia berdoa ke atas anak dia. Anak dia buat celaka kat dia pun berdoa. Maka doa tu tak ditolak oleh Allah walaupun dia kafir. Kalau dia Islam, Islam lagi. Islam lagi lah, no? Saya duduk dengan mak lah ni. Saya duduk dengan mak. Memang saya berhajat daripada kecil untuk jaga mak, Tuhan bagi jaga mak. Sampai hari ni. Tapi yang paling saya takut ialah bila mak saya keluar perkataan, sama ada dia sengaja ataupun tak sengaja. Orang tua, biasalah. Bukan dia marah apa pun, dia kadang dia keluar aja. Dia tahan pis lagi, jatuh dalam longkang tu. Kata mak sebut buat apa jatuh dalam longkang tu. Sagi kita bawa kereta, bawa elok pun jatuh dalam longkang tu. Itu saya takut. Kalau si ibu ni kafir pun Tuhan tak tolak doa dia. Kalau dia Islam, rajin semayang pula, lagi sekat. Hati-hati. Kalau mak kita jenis baik, rajin semayang, ayah kita jenis baik, tak ada buat salah teruk-teruk apa pun, tak ada nanya orang, tak ada zalim orang, hati-hati. Doa dia tak sengaja pun kadang dia sebut Tuhan makbul. Yang tu saya cukup takutnya. Saya cukup takut bila duduk dengan mak. Yang tu yang paling saya takut. Sebab orang tua kadang dia sebut, dia terlepas. Hati-hati, no? Doa yang tidak ditolak sekalipun daripada kafir. Nombor satu, ketika mana kafir itu seorang ibu ataupun ayah yang dianiaya oleh anak dia. Nombor dua, apabila seorang kafir itu dizalimi, maka doa dia tidak ditolak oleh Allah SWT. Sebab tu tengok orang Cina ke India, jangan sedap-sedap duk pergi zalim dia, ambil harta dia, jangan. Seorang bukan Islam, kalau dia dizalimi, dia berdoa, kena ketika dia dizalimi, no? Apatah lagi kalau dia Islam kemudian dia dizalimi, lagi kena, lagi teruk, no? Kemudian seorang ibu ni, dia kena selalu buat kulak doa yang baik ke anak dia tiap-tiap hari, sebab doa dia pasti tidak ditolak oleh Allah SWT. Sebab tu Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu dia tinggal anak dia di kota Mekah ni tak ada orang, rumah sebiji pun tak ada, manusia seorang pun tak ada, rumput pun tak ada. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, biwadin ghairi dhi zar'in, aku tinggalkan anak dan isteriku wahai Allah di satu tempat rumput pun tak ada. Untuk apa? Allah Ta'ala cerita dalam Quran, Rabbana liyuqimus salah, wahai Allah, untuk mereka mendirikan solat. Mak dengan ayah kena rajin doa, anak semayang. Kena rajin berdoa, anak semayang. Waktu Nabi Ibrahim tinggal isteri dia Hajar, tinggal anak dia Ismail di satu tempat padang pasir,
Hari ni padang pasir tu nama Mekah. Orang tak ada, bangunan tak ada, rumah tak ada, rumput pun tak ada. Rumput pun tak ada. Tinggal untuk apa? Rabbana liyuqimus salah. Apa yang Nabi Ibrahim nak bagi tahu, jaminan nak untuk anak kamu selamat. Aku tinggal anak aku di satu tempat, rumah tak ada, rumput tak ada, ayam setitim tak ada. Rabbana liyuqimus salah. Kalau depa semayang, depa mesti selamat. Orang hari ni tak ada anak tak semayang. Di Malaysia 85% orang tak semayang. Ni yang ni fakta ni. Nak tahu betul tak? Masuk sekolah suruh angkat tangan. Masuk sekolah rendah ke sekolah menengah ke, angkat tangan. Siapa semayang 5 waktu? Tak ada. Saya cikgu. Mana? Saya dulu cikgu. Lah buka sekolah sendirilah dulu cikgu. Jadi tak semayang. Nabi Ibrahim nak bagi satu clue untuk umat hari ni, umat Nabi Muhammad. Untuk mak dengan ayah berdoa supaya anak-anak ni boleh semayang di kalangan orang yang semayang. Bukan umur 11 baru suruh semayang, bukan umur 15 baru ajak pergi masjid. Salah. Umur 7 bawa tangan dia pergi masjid, pergi surau. Umur 7 mesti. Kalau anak tu umur 15, pak tak pernah suruh semayang, umur 16 baru nak ajak semayang, anak tak mau semayang, nombor 1 yang salah di hadapan Allah, ayah, bukan anak tu. Sebab Nabi suruh bawa pergi masjid umur 7. Nabi suruh ajak semayang umur 7. Bukan 20, bukan 14. Kalau umur 12 baru nak suruh semayang, salah dan sudah terlambat. Anak tu kalau susah, bukan salah dia, tapi pak kena cuba juga, kan? Itulah tajuk malam ni, takat tu saja. No? Doa ibu dengan doa ayah. Nombor 1 saya nak ulang balik, mak dengan ayah ni bila ada anak berdoa hal elok tiap-tiap hari. Dan kalau doa tu keluar daripada sini, dia keluar daripada hati ni, hak baik hak elok tu, maka akan sampai ke anak tadi. No? Orang dulu-dulu nak bagi minum susu anak, nak menyusu anak, bismillah. Lepas tu apa dia? La ilaha illallah. Duk zikir. Orang hari ni menyusu anak, bismillah pun tak ada, lepas tu mengadap TV. Orang dulu menyusu anak supaya keluar jadi ulama. Ya Allah, susu yang mengalir dalam tubuh dia supaya dia kuat, ada tenaga, akal yang elok, jadi pejuang dan jadi ulama. Anak membesar jadi Imam Syafi'i. Anak membesar jadi Sultan Muhammad Fatih. Anak membesar jadi Salahuddin Al-Ayyubi. Orang ini menyusu pasal apa? Menyusu pasal nak bagi lena. Pasal apa menyusu tu? Senang lena. Lepas tu anak besar jadi apa? Jadi lena. Niat menyusu anak kerana Allah. Bismillah, ya Allah, supaya anak ni membesar seorang ulama yang soleh. Menyusu orang dulu dan menyusu orang hari ni. Nah, jadi saya rasa takat tu dulu. Untuk ceramah malam ni, kuliah tazkirah ringkas. Walaupun ringkas, saya rasa sampai dah kot maksud untuk wakil tuan rumah. Semoga kita semua boleh berjumpa dalam syurga, jumpa dalam syurga Firdaus. Sebab dunia ni dia penuh dengan sedih, berhutang, dendam dengan orang, meluat. Ada seronok, ada hari pikiang, nak bayar duit rumah, kereta, gaji habislah. Marah ke orang tu, sakit pinggang, ubat kencing manis tak ada, terai. Dalam syurga semua adalah sultan. Dalam syurga semua adalah sultan, semua adalah raja. Yang tak ada sakit, semua adalah raja yang mewah, yang kaya. Sebab tu Nabi SAW selalu peringat, ligan akhirat. Kejar akhirat, bukan kejar dunia. Betapa ruginya bila satu orang ayah dia masuk syurga, tapi bila
Hari pertama menilau dalam syurga, cari siapa? Ayah cari siapa? Dia cari anak. Dia cari isteri dia. Tiba-tiba dia berkata, anak hang tak ada dalam syurga, ada di neraka. Seronokkah kita duduk dalam syurga, anak duduk kena bekak dalam neraka? Jawapan dia tak seronok. Dia akan jadi tak ada makna bila kita duduk dengan syurga dengan isteri kita, tapi tiba-tiba anak dua orang duduk dalam neraka. Seronokkah makan waktu tu dalam syurga? Seronokkah minum? Seronokkah duduk rumah besar waktu tu? Kan? Jawapan dia setentunya mengurangkan keseronokan dan nikmat syurga yang kita dapat. Sebab tu bila nak usaha untuk jadi hamba Allah, kena bawa isteri dengan anak-anak semua jadi hamba Allah, jadi orang yang berjuang pada jalan Allah. Semua yang jadi kena ajak isteri dengan anak-anak yang beribadat kepada Allah SWT, yang bertakwa kepada Allah SWT. Yang tu saja untuk malam ni. Terima kasih kepada tuan rumah yang sudi mengadakan majlis ilmu. Lepas ni jangan pula ramai-ramai pekat pai rumah saya pula ustaz ceramah. Dak dah tu kan. Tak mai lah. Ni ialah beruntunglah tuan rumah kan ada majlis ilmu malam ni di rumah depa. Jadi saya ucap terima kasih pada tuan rumah dan semua yang sudi hadir pada malam ni, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Qulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maymunan marhuma. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.